Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya, Norlela Muhammad Nur, mengikuti perkembangan banjir di beberapa buah negeri. Juga paparan maklumat terkini mengenai tragedi pesawat AirAsia QZ8501. Baiklah saudara, secara keseluruhan banjir semakin surut di Pahang, Kelantan dan juga Perak dengan jumlah penduduk terjejas di pusat-pusat pemindahan berkurang setelah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Jumlah terkini penduduk terjejas banjir di Pahang ialah seramai 21,471 orang melibatkan 5,906 keluarga dan ditempatkan 106 pusat pemindahan di 6 daerah iaitu Pekan, Temerloh, Kuantan, Maran, Jerantut dan Bera. Menurut Jurucakap Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah Pekan mencatatkan jumlah penduduk terjejas banjir paling ramai iaitu 11,154 orang di 37 pusat pemindahan. Dan setakat ini banjir di daerah ini masih belum surut berikutan paras air sungai yang meningkat akibat air dari hulu Sungai Pahang yang sedang turun. Di daerah Temerloh yang sebelum ini merupakan daerah yang mencatatkan jumlah paling ramai penduduk terjejas banjir, kini hanya melibatkan seramai 4,662. Maran 2,779 orang di 18 pusat pemindahan, Bera 1,091 orang di 11 pusat pemindahan, Kuantan 1,130 orang dan Jerantut 655 orang di 4 buah pusat pemindahan. Di Kelantan, jumlah penduduk terjejas banjir di pusat-pusat pemindahan di 4 jajahan juga berkurang kepada 4,784 orang berbanding 5,602 orang semalam. Di Perak, keadaan juga semakin baik dengan jumlah penduduk terjejas banjir di pusat-pusat pemindahan di 5 daerah berkurang kepada 5,545 orang daripada 5,637 orang semalam. Daerah Perak Tengah masih mencatat jumlah tertinggi iaitu 4,409 orang daripada 1,245 keluarga di 15 pusat pemindahan. Manakala pusat pemindahan di Sekolah Kebangsaan Sayong di daerah Kuala Kangsar pula telah pun ditutup. Baiklah saudara, sebelum ke berita selanjutnya, kita ikuti dulu laporan cuaca hari ini bersama pegawai meteorologi Nur Izzati Zahra di sana. Silakan Izzati. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia para penonton sekalian. Untuk ketika ini tiada keadaan cuaca yang signifikan berlaku untuk mana-mana kawasan di seluruh negara kita dan berikutan dengan itu tiada amaran hujan lebat dikeluarkan untuk mana-mana negeri. Bagaimanapun untuk kawasan perairan negara, amaran laut kategori kedua masih lagi dikuatkuasakan untuk keseluruhan kawasan perairan yang berwarna jingga ini. Kawasan perairan berwarna jingga ini berisiko untuk berlaku tiupan angin kencang 50 ke 60 km sejam, boleh mengakibatkan ombak mencapai ketinggian 4.5 meter sehingga ke 5.5 meter, sekaligus berbahaya kepada aktiviti rekreasi pantai, sukan pantai, perkapalan dan juga perkhidmatan feri. Untuk ramalan cuaca pada petang nanti bagi kawasan Semenanjung, ribut peti diramalkan berlaku untuk kawasan pedalaman negeri Pahang, negeri Johor dan juga pedalaman negeri Sembilan, manakala lain-lain negeri diramalkan keadaan cuaca cerah bagi kebanyakan tempat. Untuk negeri Sabah pada petang nanti pula ribut peti diramalkan lebih tertumpu untuk bahagian Tawau, bahagian pedalaman pantai barat termasuk juga wilayah Persekutuan Labuan, manakala untuk negeri Sarawak pula ribut peti diramalkan lebih tertumpu untuk sekitar bahagian Kuching, Semarahan, Betong, Sarikeh, Mukah, Bintulu, Sibu dan juga bahagian Limbang, manakala lain-lain kawasan untuk kedua-dua buah negeri ini keadaan cuaca cerah diramalkan berlaku bagi kebanyakan tempat. Sekian info cuaca pada pagi ini, jumpa lagi pada jam 1 tengah hari nanti. Salam satu Malaysia. Ya Izzati, terima kasih. Dan saudara, banjir teruk di Temerloh, Pahang sejak minggu lepas memaksa ramai penduduknya berpindah ke pusat penempatan sementara. Namun ada segelintir penduduk yang rumah mereka dinaiki air tetapi tidak dapat berpindah ke pusat-pusat pemindahan kerana lokasi kediaman mereka jauh daripada pusat penempatan itu. Atas keprihatinan pihak Konsesi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Anih Berhad, 50 penduduk dibenar berteduh di kawasan rehat dan rawat RNR Temerloh sejak seminggu lepas. Jasmi Faisal Muda ada laporannya. Hello Jasmi. Terima kasih. Naulilah di Angkasa Puri. Ekoran banjir teruk yang berlaku di daerah Temerloh sejak beberapa hari lalu menyebabkan ramai penduduk terpaksa berpindah ke pusat-pusat pemindahan.
Atas dasar kemanusiaan, pihak Konsesi Lebuh Pantai Timur LPT menyediakan penempatan sementara kepada 50 orang penduduk yang terjejas banjir di hentian rehat dan rawat Temerloh di kedua-dua arah. Kebanyakan penduduk jas banjir yang tinggal di kawasan rehat dan rawat itu terdiri daripada penduduk di kawasan Kampung Bintang, Kampung Teluk Tentang, Kampung Sanggang dan Kampung Dabuk. Sebahagian daripada mereka telah tinggal di kawasan rehat dan rawat itu sejak seminggu lalu, namun kini kesemua mereka telah pulang ke kediaman masing-masing ekoran keadaan banjir mulai surut. Dana tinjauan RTM di kawasan berkenaan mendapati kemudahan tandas, surau dan tempat memasak disediakan dengan baik dan sempurna. Dan menurut kenyataan pihak Konsesi Lebuh Raya berkenaan, An yang berhad, sepanjang tempoh itu teramai 50 penduduk telah berpindah di kawasan rawat dan rehat dan menggunakan fasiliti di surau dan tandas. Dan kewujudan pusat pembinaan itu juga turut menerima sumbangan oleh pelbagai pihak termasuk NGO dan pihak Konsesi Lebuh Raya LPT itu sendiri seperti makanan dan barangan keperluan harian lain. Dan sementara itu, menurut kenyataan yang dimaklumkan oleh An yang berhad, pihak Konsesi Lebuh Raya itu bersedia untuk membuka semula pusat pemindahan di kawasan rehat dan rawat itu mengikut keperluan sebagai langkah persediaan membantu penduduk terjejas banjir. Dan secara keseluruhan, mereka yang terjejas banjir di Pahang terus mencatatkan pengurangan yang ditempatkan di pusat-pusat pemindahan iaitu samai 21,471 orang, membabitkan 5,906 keluarga yang kini masih ditempatkan di 106 pusat pemindahan, membabitkan 6 daerah. Dan kesemua penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di daerah Lipis telah ditutup semalam, membabitkan 1 pusat pemindahan. Jadi sekian dulu yang dapat saya kongsikan keadaan terkini banjir di Pahang buat masa ini. Kembali bersama Nolela di Angkasa Puri. Ya, saudara, wartawan RTM Nur Yusof ketika ini sedang dalam perjalanan menyertai misi amal membantu penduduk terjejas banjir RTM Terengganu di Tanah Merah, Kelantan. Assalamualaikum Nur Yusof. Waalaikumsalam, Laila. Jadi di mana anda berada sekarang? Ya, sekarang saya sudah melepasi daerah Setiu dan memasuki daerah sempadan daerah Besut. Dan perjalanan ini ke Tanah Merah jangka mengambil masa lebih kurang dalam sekitar 2 jam. Itu pun jika tidak ada berlaku kesesakan lalu lintas menuju Tanah Merah. Jalan Tanah Merah ini menuju ke menghubungkan Greek Jeli atau Lebuh Raya Timur Barat yang kedua. Misi kami ini merupakan misi yang kedua di mana beberapa hari lepas kami bersama badan-badan NGO di Terengganu telah pun menggerakkan misi menyalurkan bantuan makanan ini kepada penduduk yang terjejas banjir di Kelantan. Dan ini misi ini merupakan misi yang kedua yang melibatkan secara langsung kaki tangan dan juga petugas stesen Terengganu FM dan juga individu-individu yang simpati dengan kesesaran penduduk yang terjejas banjir di Tanah Merah. Bantuan yang kami bawa pada kali ini melibatkan tiga buah kenderaan, 2 pacuan 4 roda dan 1 van yang syarat dengan seperti antaranya lilin, pemetik api, air mineral, ubat gigi, berus gigi, sabun mandi, sabun basuh, makanan ringan, tuala, pakai lampin buang dan sebagainya lagi lah. Di sini diketuai oleh pengarah penyiaran negeri Terengganu, Jabatan Penyiaran Malaysia Kuala Terengganu, iaitu Puan Aizah Yusof bersama dengan penyiar-penyiar dan petugas bahagian kejuruteraan yang turut sama juga dalam misi ini. Di samping itu, beberapa syarikat korporat di Terengganu juga turut menyumbang sebagai memenuhi tanggungjawab sosial mereka yang merasai juga kesusahan dan penderitaan penduduk di Tanah Merah ini. Dan sebagaimana yang kita tahu, ya, Kampung Sokor, Kusia dan Kerala merupakan kawasan yang terjejas teruk di dilanda banjir, dan ketika kemuncaknya pada 24-25 baru-baru ini, Disember baru ini, di mana lebih 1,500 penduduk berlindung di sekolah Kerala, dan mereka terpaksa naik ke tingkat atas apabila tingkat 1 digenangi air, dan bantuan makanan terpaksa dihantar menggunakan helikopter. Itu pada akhir ataupun minggu terakhir bulan Disember. Dan ketika ini saya dilaporkan bahawa ramai juga penduduk yang kehilangan rumah runtuh sebab kampung Kusia, Kerala dan Sokor ini
sebagaimana yang dilaporkan oleh petugas kuat unit Alpha ATM, kampung ini terputus hubungan beberapa hari akibat ditenggelami air limpahan air Sungai Kelantan. Dan ia merupakan kawasan yang paling teruklah 3 buah kampung ini yang dilanda banjir. Dan kami akan menyampaikan bantuan ini secara terus kepada penduduk kampung yang terlibat. Dan difahamkan ketika ini terdapat 387 penduduk di daerah Tanah Merah atau disebut sebagai jajahan Tanah Merah ini masih lagi ditempatkan di 4 pusat pemindahan. Jadi kesusahan mereka kita kongsi bersama, dan sebagaimana satu ketika kemuncak banjir baru ni di stesen Radio Malaysia Kelantan FM terputus hubungan atau tidak boleh beroperasi, sebahagian maklumatnya disalurkan ke stesen Radio Malaysia Terengganu FM lah di atas Bukit Pak April yang tidak terjadi banjir untuk kami membantu menyalurkan manfaat kepada penduduk terjadi banjir di Kelantan. Inilah merupakan kolaborasi antara stesen penyiar, stesen di bawah ATM dan juga badan-badan NGO di bawah ATM juga turut berada di Kelantan untuk sama-sama mengembalikan usaha tenaga dan juga segala bantuan dapat disalur terus kepada penduduk di banjir di seluruh Kelantan. Lelah. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak mencatat penurunan terutamanya di daerah Perak Tengah. Wartawan Atika Naim yang kini berada di Kampung Gajah Perak ada sesuatu untuk dikongsikan bersama kita. Jadi silakan Atika dengan laporannya. Ada di Perak ini dapat saya kongsikanlah ya, rata-rata penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di kesemua pusat penempatan di negeri Perak ini berada dalam keadaan terkawal secara keseluruhannya dari pelbagai aspek. Dari segi bantuan misalnya memang mencukupi, ada bantuan daripada kerajaan tiap-tiap hari, ada bantuan daripada NGO-NGO sukarelawan dan juga inisiatif daripada penduduk kampung itu sendiri. Sebenarnya sudah memudahkanlah sedikit urusan yang berkaitan dengan hal-hal pusat pemindahan ini. Cuma beberapa hari tinjauan saya berada di Perak ini dapat saya kongsikan ya, kebanyakan ibu bapa ni sedikit sebanyak telah pun meminggirkan hal-hal yang berkaitan dengan banjir kerana mereka sudah menganggap ia sebagai tak ada yang Maha Esa. Cuma 2-3 hari ini yang merisaukan ibu bapa di pusat penempatan di beberapa lokasi yang sempat saya tinjau sebentar tadi berkenaan dengan persiapan menjelangnya persekolahan. Itu yang menjadi keutamaan mereka buat masa ini. Apa kata kita ikuti sedikit keluhan ibu bapa dan juga kanak-kanak yang sempat saya terberamah sebentar tadi? Ada sedih juga. Tapi kinilah juga Aruni sedih. Sebab apa? Sebab barang tak siap lagi. Contohnya kasut sekolah. Risaulah sebabnya anak yang masuk asrama lagi. Nak hantar dia orang lagi pun banyaklah persiapan yang belum buat lagi. Pasal budak nak sekolah, lagi satu barang-barang pun belum bersiap sedia. Yang keduanya, bila kita nak masuk sekolah, kita nak perlukan wang. Risau jugalah sebab apa yang tak ada tu kan. Nak beli pun dengan keadaan macam ni, kerja pun tak dapat, tak ada kerja, nak cari duit luar lah kan. Baik, itu antara perkongsian dan juga luahan ibu bapa yang sedikit risau berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan menjelangnya persekolahan nanti. Ini kerana mereka belum pasti bila mereka akan pulang ke kediaman masing-masing, memandangkan sebahagian daripada penduduk di sekitar daerah Perak Tengah ni terutamanya masih lagi ditenggelami air. Setakat ini saja perkembangan yang dapat saya kongsikan di Kampung Gajah Perak Tengah. Kita kembali bersama rakan penyampai. Dengan silakan. Sumbangan dan bantuan kepada penduduk terjejas banjir tidak putus-putus diberi bagi membolehkan mereka kembali menjalani kehidupan selesa dan pulih seperti sedia kala. Rescue Team Selut Malaysia di bawah Yayasan Perdana Ummah mengambil inisiatif menziarahi penduduk terjejas banjir di beberapa kawasan di Pahang. Butirannya bersama Margaret Gambang yang mengikuti misi bantuan tersebut. Silakan.
Terima kasih rakan petugas di Angkasa Puri. Hari ini saya menyertai misi bantuan kecemasan penduduk terjejas banjir yang mana hari ini Rescue Team Selut Malaysia di bawah Yayasan Perdana Ummah telah pun mengadakan misi bantuan ini dengan membawa bersama bantuan dalam bentuk barangan kepada penduduk yang terjejas di beberapa kawasan sekitar Pahang. Ini termasuk lokasi pertama iaitu di Kuantan yang mana akan kami menuju ke beberapa buah pusat pemindahan yang masih lagi dihuni oleh penduduk yang terjejas banjir. Selain daripada itu, misi bantuan ini juga akan menuju ke Pekan Pahang juga untuk memberikan bantuan kepada penduduk yang terjejas di pusat pemindahan yang masih lagi berada di sana. Dan apapun untuk makluman pada hari ini, misi bantuan ini turut disertai oleh Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Perdana Ummah iaitu Syahrul Nasyun Datuk Kabarudin yang mana antara lain misi ini bertujuan untuk memberikan sedikit sebanyak bantuan khususnya apabila penduduk yang terjejas banyak terganggu kehidupan harian mereka dan tidak boleh menjalankan kehidupan seperti mana biasa. Apapun kami harapkan semoga perjalanan akan selamat sampai ke destinasi-destinasi yang dijangka akan berakhir pada sebelah petang nanti. Dan terdahulu di sebelah pagi kami menaiki pesawat Charlie di TUDM Subang untuk ke Pekan Pahang dan seterusnya menaiki kenderaan pacuan 4 roda untuk ke kawasan-kawasan yang terjejas banjir. Nampaknya setakat itu saja yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Kembali bersama dengan rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Mak. Ya, bencana banjir minggu lalu turut memusnahkan pejabat agensi-agensi kerajaan bersama ribuan rekod dan dokumen agensi masing-masing. Kita bersama wartawan Fazriq Kamaluddin untuk laporan seterusnya. Bencana banjir minggu lalu memusnahkan pelbagai harta benda dan mengakibatkan kehilangan nyawa. Tidak terkecuali pejabat-pejabat agensi kerajaan bersama ribuan rekod dan dokumen agensi yang terjejas. Antara yang teruk terjejas, Jabatan Pendaftaran Negara Tanah Merah yang ditenggelami air sedalam 8 kaki mengakibatkan kerosakan 100% dan melumpuhkan terus operasinya. Semua rekod dan dokumen berkaitan permohonan baru kad pengenalan yang sudah siap, dokumen daftar perkahwinan, daftar kelahiran dan kematian serta lain-lain lagi urusan pendaftaran negara ini rosak teruk. Kami kini dalam perjalanan untuk meninjau keadaan terkini di Pejabat JPN Tanah Merah dan ikuti perkembangan lanjut sebaik saja kami tiba di sana. Baiklah saudara, nampaknya setakat ini perkembangan yang dapat kami bawakan jam ini. Teruskan bersama RTM dari semasa ke semasa untuk perkembangan banjir seluruh negara. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.